Abu Talib. Jadi Harith ni pak menakan Nabi. Bila sebut saja Abu Sufyan bin Harith, Abu Sufyan sudah tentulah dia adalah sepupu Nabi. Bukan Abu Sufyan bin Harb, ini Abu Sufyan bin Harith. Yang pertama, dia dilahirkan tahun yang sama kelahiran Rasulullah, Abu Sufyan bin Harith ni. Muka dia hampir mirip dengan Rasulullah. Duduk pun di rumah Tok Wan. Rumah Tok Wan mereka Abdul Muttalib. Makan sekali, main sekali. Kapak ni sayang. Dan satu susuan dengan Rasulullah. Sebab mak susuan mereka adalah Halimatus Sa'diyah. Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Jadi rapat ni. Tak jadi rapat selepas Rasulullah bawa Islam. Itu kata ulama, sepatutnya dialah orang yang awal ikut Rasulullah. Sebab dia rapat dengan Rasulullah. Bukan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kata ulama di antaranya Imam Muhammad bin Baqir, dia cicit Rasulullah. Kalau hampa sebut Sayyidina Abu Bakar, sebutlah As-Siddiq yang dibenari oleh Allah. Supaya kalam kamu juga dibenarkan oleh Allah. Sebab itu ulama kan disebut Abu Bakar As-Siddiq, Bakar As-Siddiq. Maksudnya bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ikut Rasulullah, orang yang pertama daripada lelaki masuk Islam. Mesti ni Abu Sufyan ni. Tapi dak yang kata hidayah tu, dia walaupun Allah beri keistimewaan, mulut petah bercakap, pandai main pedang, naik kuda cekap, bila Rasulullah bawa Islam, dia keji Rasulullah, dihina Rasulullah. Dia hina Rasulullah, terasa hati. Dia buat syair-syair, dihina Rasulullah. Dia masuk Islam waktu mana? Tahun yang ke-8 Hijrah. Selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah, 8 tahun perjalanan nak ambil balik Mekah, pembukaan kota Mekah. Tahun tu baru dia masuk Islam. Tu pun kisah tu sedih. Dia bawa anak dia Ja'far. Dia habaq kat keluarga dia, kata nak pergi musafir. Sebenarnya dia bukan nak pergi musafir, dia nak menuju ke Madinah, nak bertemu dengan Rasulullah, nak masuk Islam. Tahun yang ke-8 Hijrah. Sedangkan tahun yang ke-2 Hijrah berlakunya peperangan Badar, yang kita dah sebut nuzul Quran dalam bulan Ramadan tu. Dia balik tu daripada peperangan Badar, depa kalah. Peperangan yang pertama selepas Rasulullah berhijrah, peperangan Badar. Jadi Quraisy kalah. Bila dia balik, dia ni sepupu Rasulullah. Pak dia tu dua beradik dengan pak Rasulullah, ayah Rasulullah Abdullah. Pak dia nama Haris ni yang kata Abu Sufyan ni. Bermakna Abu Lahab sebab dia pak menakan dia juga, sebab anak Abdul Muttalib. Jadi bila sampai di Mekah, dah depa ni kalah, Abu Lahab memang tak pi, dia cuma upah orang api sebab dia tak larat. Dia badan dia besar, bukan kedarah, tok, arak. Tapi mati selepas dia dengar kata orang Quraisy ni kalah. Jantung ke apa tak tahu. Tu kata, kalau nak cerita bab mati di Mekah, Abu Lahab mati Mekah. Tak nak kata apa dah. Kita ni mau mati dalam keadaan takwa. Dia panggil nak nakal dia. Abu Sufyan, ya. Macam mana? Berita macam mana? Lalu kata Abu Sufyan, pakcik oi, awak ada sebut macam tu. Aku tak salahkan orang Quraisy pi lawan Muhammad. Awak. Sebab aku tengok tentera-tentera putih turun daripada langit dan tak putih-putih. Kalah pun pada. Dia nampak dah waktu tu, tapi dah tak dapat hidayah. Tahun yang kedua Hijrah. Tahun yang ke-8 Hijrah ni dia bawa anak dia Ja'far, dia pergi menuju ke Madinah. Bila sampai di Abwa ni, selalunya kita duk cerita kisah Nabi ni, mak Nabi dimakamkan di Abwa. Selepas dia dengan Rasulullah, mak Rasulullah dengan Rasulullah ni, Aminah ni dengan Rasulullah ni, sewaktu Rasulullah umur 6 tahun, tak masuk kerja satu, pi ziarah kubur ayah Rasulullah, ayah Nabi ni yang nama Abdullah di Madinah. Yang satu ketika dulu ayah dia pi ziarah kaum keluarga di Madinah. Kaum keluarga Madinah ni tengok-tengok Abdullah mai, anak Abdul Muttalib ni, kira pakat jamu makan lah. Keluarga orang bagui, keluarga bangsawan.
kan kedarah banyak, tah macam mana Allah ambil pak Rasulullah SAW. Jadi mak dia ajak pergi ziarah. Balik sampai di Abwa, Sayyidatina Aminah ni, mak Rasulullah SAW ni, situ dia sakit, dia meninggal. Itu yang kita dah mengaji bahawa mak Nabi meninggal dan dikebumikan di Abwa. Jadi bila sampai di Abwa ni, Abu Sufyan bin Haris ni, dia duk rasa kalau dia terus dengan anak dia naik kuda, bertembung dengan tentera-tentera yang dipimpin Rasulullah nak mai ke Mekah, nak tawan Mekah, memang dia kena bunuh. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat kenal. Dia ni memang kaki duk kata macam-macam kat Rasulullah. Hina Rasulullah. Sepupu saja lah, tapi buat syair hina Rasulullah, maki Rasulullah. Lalu dia kata kat anak dia, kita tak kenderaan ketunggangan kita sini, mari kita jalan. Rasa tak lagi kita jumpa dengan kumpulan hak dipimpin oleh Rasulullah. Maka dia tutup. Dia tutup muka dia. Sebab kalau tak tutup, nanti memang kalau bertembung, keluar kita kata tentera Rasulullah ni, kenal-kenal celapok dalam cakap papri, dia tutup. Akhirnya memang bertembung. Jadi sahabat-sahabat mereka tak kenal. Sebab tutup, dia pun masuk dalam kumpulan tu. Jadi sahabat-sahabat dia ingat, ni semua nak jadi tentera ni. Dia menghampiri Rasulullah, terus dia rebahkan badan. Rasulullah perasan dah, memang tu sepupu dia yang lama mai tak Islam. Bila dia rebah di depan Rasulullah tu, dia terus buka, tutup muka dia. Nak bagi Rasulullah tengok. Memang Rasulullah cam. Buka-buka ni, hati Rasulullah ni teringat balik kisah kecil, kisah dia lawan Rasulullah sewaktu dah Rasulullah bawa Islam. Dia duduk depan Rasulullah paling. Sebab apa? Terasa hati sifat manusia ni, terasa ke hang buat kat aku teruk. Bila Rasulullah paling, dia bangkit di depan tu, Rasulullah paling. Lepas tu dia bangkit, mai nak bagi Rasulullah tengok, Rasulullah paling. Bila Sayyidina Abu Bakar tengok, memang kenal lah ni adalah Abu Sufyan bin Haris. Rasulullah tak mau tengok muka, dia pergi kat Sayyidina Abu Bakar nak minta syafaat, nak minta kukut boleh Sayyidina Abu Bakar ni kecek. Sayyidina Abu Bakar tengok dia mai dan paling. Oh, sudah. Rasa semua orang benci kat dia. Dia rasa nak pergi kat sebelah lah. Dia tengok Sayyidina Umar, dia pergi kat Umar pula. Dia pergi kat Sayyidina Umar, Umar bukan setakat paling, kata terus, wahai musuh Allah, ada buh tu. Hang kan? Yang hang caci Rasulullah, hang kan? Nyap dah. Qad balaqat adawatuka masyariqal ard wa magharibiha. Ni, pemusuhan hang terhadap Rasulullah ni, semua dunia dah tahu timur barat. Muka hang tu muka musuh Allah. Allah dah sedih tak dah. Lepas tu duk cari sepedia lah, dia nak pergi jumpa. Tengok-tengok, oh ada pak menakan. Abbas, Sayyidina Abbas pun pak menakan dia juga sebab anak Abdul Muttalib. Sebab Sayyidina Abbas ni dua beradik dengan Sayyidina Abdullah, iaitulah pak Nabi. Dua beradik dengan Abu Lahab, dua beradik dengan Haris, pak Abu Sufyan. Dia pergi kat Sayyidina Abbas, pakcik, ya, dulu kamu pernah kata kat saya kan, kalau saya ikut Rasulullah, Rasulullah mesti seronok. Rasulullah tunggu hang mai masuk Islam. Hari ni dak pun. Kata Sayyidina Abbas, aku pun tak boleh kata apa. Ada Rasulullah tak mau tengok hang, aku pun tak mau tengok hang. Sayyidina Abbas kata begitu. Sudah, nak buat macam mana? Rasulullah kata, Ali, ya, dengar apa dia nak cakap. Lalu Sayyidina Abu Sufyan bin Haris ni, cupu Rasulullah ni, mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, Ali, hang bawa dia pergi ajak ambil semayang dan semayang. Tapi tang Rasulullah tengok tak tengok kok. Kemudian Rasulullah terus ke Mekah, dia ikut. Dia ikut pun dia tengok daripada jauh lah bagaimana Rasulullah ambil balik Mekah. Bila dapat balik Mekah, Rasulullah tak balik ke Madinah, terus ke Hunain. Karena ada peperangan yang disebut dengan peperangan Hunain, sebab puak-puak kita kata Arab yang dengki dengan Mekah jatuh di tangan Nabi, mereka pakat nak bunuh Rasulullah. Rasulullah terus ke Hunain. Jadi Allah uji di Hunain,
Tentera-tentera daripada kafir ni mereka serang nak berselerak para sahabat. Yang Abu Sufyan bin Harith ni kata kat Sayyidina Abbas, pilah kecek Rasulullah supaya dia redha saya. Yang Abbas kata, aku tak boleh kata apa. Tak apalah kalau hang tak boleh kata apa, hang bagilah seorang tu, dia tak kata apa kat aku. Dia rasyid duk keji aku. Kata Sayyidina Abbas, sebedia yang duk caci hang. Dia kata aku tak kenal. Orangnya taklah tinggi mana, gempal, dan di tengah-tengah kening ni ada bekas luka. Dia kata Nuaiman. Nuaiman An-Najari tu tak tahu, aku tak kenal. Tak aku nak pergi abang dengan dia. Nuaiman, hang tak kenal dia sebenarnya, walaupun Rasulullah tak mau tengok dia. Sebenarnya wahai Abbas, sebenarnya dia adalah sepupu Rasulullah. Tapi oleh kerana dia buat tak kenal dengan Rasulullah tu, Rasulullah tak rasa hati. Tapi itu dia dengan Rasulullah. Hang jangan kata dia macam-macam. Sebab Rasulullah ni seorang yang pemaaf. Dia tak apa, aku tak kata apa kat dia. Jadi di dalam peperangan Hunain ni, peringkat yang pertama ni, para sahabat ni depa dah lari daripada Rasulullah sebab terkejut. Rasulullah panggil, "Mai, aku Nabi. Aku ni cucu Abdul Muttalib. Aku tak mohong kita akan menang." Pakat terkejut, pakat berselerak. Tapi ada seorang duk pegang tali tengkuk kenderaan Rasulullah SAW. Jadi kenderaan tak jalan. Rasulullah duk rasa ada orang pegang, tapi tak sangka kata Abu Sufyan tu pegang. Musuh mai sambil tangan dia pegang tali tengkuk, dia cekak main pedang dengan tangan kanan. Dia bunuh. Jadi Rasulullah duk ingat pahlawan-pahlawan lain daripada tentera-tentera Islam, bukan dia yang baru masuk Islam. Bila dah reda sikit para sahabat pemain balik, Rasulullah tengok, oh saudaraku. Masa ni lah baru dia seronok. Sebab apa? Rasulullah dah reda dia, kata ni sepupu dia. Selepas daripada masuk Islam tu, sampai dia dekat nak mati, dia pergi korek liang kubur dia di Baqi', di pukulan Baqi'. Keluarga dia kata, sebab apa ni pergi korek Hampa tu sahabat cakap, apalah Rasulullah dah wafat, aku 2-3 hari lagi aku nak pergi temu dengan Rasulullah. Bila aku mati, hampa kafankan di sini, bumikan di sini. Keluarga dia kata, betul ya kan nak meninggal? Hampa tu susah hati lah. Selepas aku masuk Islam, aku tak pernah berdosa maksiat kepada Allah. Ni sebenarnya ni adalah sepupu Rasulullah. Yang saya nak cerita hadis musalsal tadi ni, hari raya tu. Jadi hadis musalsal ni daripada Syekh Abdullah bin Muhammad Aqur daripada Jordan, yang diambil daripada tok guru dia Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, daripada tok guru sampai Imam Atta' bin Rabah, sampai kepada Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas ni lah dia cerita, aku pernah bersemayang dengan Rasulullah dalam semayang kaya. Cuma ada riwayat mengatakan nak kata kaya haji ke kaya puasa tak tahu. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas kata aku pernah semayang hari raya. Bila Rasulullah bagi salam, Rasulullah berpaling melihat kami, menoleh. Maksudnya bila Rasulullah bagi salam, Rasulullah paling tengok. Rasulullah riwayat hadis ni, ayyuhan nas, wahai sahabat-sahabat, qad asabtum khaira. Hari ini hampa semua dapat kebaikan. Kebaikan maksudnya dah semayang hari raya. Bau tak kebaikan tuan-tuan. Sahabat-sahabat ni dia pemain daripada jauh. Macam semayang Jumaat pagi lepas subuh tu jalan mai. Jauh dah kalau kita pergi Madinah. Di antara yang jalan mai, hak duduk di tepi Masjid Qiblatain tu. Di tepi Masjid Qiblatain ni, tahu Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat tu, keliling tu, sepedia yang tinggal di keliling masjid tu, puak Bani Salamah. Jauh tu, nak mai kat masjid tu, mereka berjalan pergi. Satu ketika mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami nak pindah daripada sana, nak mai buat rumah tepi masjid Rasulullah. Rasulullah senyum, Rasulullah kata, ya Bani Salamah, diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum. Wahai puak Bani Salamah, jauh berjalan pun tak apa. Tapak kaki yang hampa duk tapak tu
akan ditulis pahala. Turun ayat dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menghidupkan orang yang mati. Maksudnya, kami ni kata Allah yang menghidayatkan orang yang sesat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang tulis pahala-pahala tapak kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua tu kami dah tulis di kitab Lauh Mahfuz. Itu yang seronok ngaji ni tuan. Bila kita pergi umrah, taklah nak tanyalah kita yang pernah pergi umrah haji, pergi Masjid Qiblatan tu, teringat ayat surah Yasin? Tak teringat apa, tak teringat. Itu baru ni saya sebut kat darah hadis. Kalau saya tak bawa orang lah, seronok. Bawa orang ni 10 hari umrah, kita terkepit masa. Sedangkan banyak benda kita nak pergi tengok. Kalau tanya Arab, ni bawa saya Ustaz pergi ke telaga Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi. Dia kata telaga Salman buah nak pergi, ayak tak ada dah. Walaupun ada telaga nak pergi, buat apa? Dia buat begitu. Arab ni bengong tu belembak. Pergi bila kita kata, hantar tak sejarah telaga ni yang disebut Rasulullah? Tak tahu. Telaga ni Rasulullah kata, aku teringin kalau aku mati, dia ambil ayak telaga Salman Al-Farisi ni mandikan jenazah aku. Kerana ayak dia main daripada syurga. Weh, banyak sudut sejarah. Dekat dengan Baqiyah, tak jauh daripada masjid Nabi, ada sebuah masjid macam UFO tu. Masjid tu disebut Masjid Ijabah. Sebab Masjid Ijabah, Nabi berdoa, hak sebahagian doa Allah makbul, satu Allah tak makbul. Hak Allah makbul, Nabi berdoa, ya Allah, janganlah bagi musuh-musuh semuanya jajah umat aku. Sekaligus habis dijajah satu dunia, umat aku depa jajah. Kapiak ni. Jangan ya Allah, Allah makbul. Sebab itu hari ni di sana jadi, sini dah. Di sana jadi, sini dah. Sini jadi, sana dah. Yang kedua, ya Allah, janganlah hancurkan umat aku sekaligus dengan malapetaka. Banjir mai satu dunia orang Islam mati. Aku tak mau ya Allah. Allah makbul. Tapi hak ketiga ni Allah tak makbul. Ya Allah, janganlah bagi umat aku berkelahi. Ini Allah tak makbul. Sebab itu berkelahi. Duduk masjid berkelahi, duduk market berkelahi, politik berkelahi, semayang pun berkelahi, tahlil pun berkelahi. Mending tak? Mending tak? Ni hak kata hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kata, wahai para sahabat, selepas semayang raya, tulis Rasulullah menulis. Paling apa? Wahai para sahabat, ayyuhan nas qad asabtum khaira. Kamu dah mendapat kebaikan. Wa man arada an yansarifa falyansarif. Seperti dia nak balik, balik lah. Tak ada angin dengan kutubah. Sebab itu hadis ni kena mengaji dengan guru. Kalau kita di rumah, hadis. Bermakna tak dengar kutubah, tak apa. Caw lah. Banyak cantik. Sebab itu orang kajian duk sebut, kita kan, kalau umpamanya hari Jumaat tu raya juga. Hari raya jatuh hari Jumaat. Semayang satu raya sudah. Kan hari raya jatuh hari Jumaat. Jadi semayang raya pagi tu, Jumaat tak main, tak apa. Banyak cantik. Hak mana semayang satu saja? Hak mana kena dua? Hak dua ni macam kita lah. Hak satu tu, hak main daripada subuh berjalan kaki tu. Dah semayang raya balik lah, tak payah. Hak tu faham dia. Ni dak kita buh kita. Kita ni malas. Lepas tu guna hadis ada. Hadis ada. Faham macam lain. Hang baca hadis tu betul. Tapi maksud dia macam lain. Yang ambil satu hari raya saja, hak main jauh. Macam ni hak hari raya ni. Rasulullah kata, sebenarnya nak balik-balik lah. Semayang dah. Nak balik-balik. Tapi siapa yang nak duduk, wa man arada an yuqima, nak duduk lagi hatta yashhadal khutbah, sehingga dia dengar khutbah, fal yuqim, maka dia duduk lah. Hadis ni hadis musalsal. Ni saya habaq je lah. Kalau orang tak main mengaji semua, jangan duk buat hari raya tu. Dia berkelahi mampu Apa tak pernah buat kerja, orang duk sebut semayang dengan khutbah tak boleh pisah. Tu Jumaat bang weh. Bukan semayang raya. Hadis jelas. Semayang Jumaat, sebab itu di petikai kalau umpamanya bila turun khutbah,
Tu imam pergi sebut, sawu sufufakum fa inna tasfiyatu sufu min tamami solah. Pun dipetikai. Sebab apa? Sebab dikira kutubah dengan semayang tu kira satu. 2 rakaat. Takkan nak cakap tengah-tengah. Hak ni pendapat yang ihtiyat. Kalau umpamanya cakap, ada pendapat ada tak kisah, khutbah memang cakap pun. Dah baru tu. Kita sini tak ada lah bawa ayat naik atas khutbah tak? Arab ayat betul. Saya mengaji tu guru saya Syekh Taha Hafizi, kitab Wasaya Rasul. Ni memang ayat sebar ke ayat al-minit lah, kita ayat al-minit lah, ayat uring ke, duduk betul ni. Dia khutbah. Tapi terkesan khutbah dia sampai lah syiar-syiar Arab duduk di mulut dia. Badan dia besar. Ada Tok Wan seorang ni. Rasa almarhum dah rasa. Hak leleh hak muda-muda mati dah tambah dia. Saya tinggal Mesir tahun 95. Tua dia tua. Sagi balik habis lah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Duduk lagi. Jadi Syekh minum lah sekarang. Lagi bagi kat orang tua ni. Buat macam tu di Malaysia jenuh berkeling orang. Kalau macam tu tak sah. Payah. Kalau kita buat timbulkan fitnah, nak jawab payah. Kita buat macam ni, dia pergi bercakap kat Dashmer. Mampu nak jawab? Macam kita kata tu imam dengan makmum dengan khatib. Mazhab kita tak apa, khatib orang lain, tu imam orang lain. Tapi mazhab Imam Malik, khatib tu imam tu. Kalau tukar tu imam, tak boleh. Tu mazhab Imam Malik. Mazhab sahabat-sahabat kita hak mamak. Begitu juga ada semayang tak ada semayang. Mazhab Imam Malik tak ada semayang tak apa. Mazhab kita kena ada semayang. Tu yang kata nak kena mengaji banyak lah. Bukan kita dah buat cerai-cerai lagu tu duk buat belagak kat orang bukan dia. Qala dia kita ambil satu hadis yang pertama. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baca sikit tak apa melani kalau baca buku tak terlepas banyak sangat. Kan? Tapi hak cerita tadi pun tak tulis. Semua macam Imam Syafi'i. Kasar balik tak lagi. Kena nasi 3 pinggan. Lupa. Tok guru saya rajin sebut. Orang dulu ngaji kerana nak mati. Orang lah ngaji kerana nak hidup. Kita nak fikir macam mana ngaji cara nak mati. Ngaji cara nak hidup. Macam apa? Dia buat macam apa? Awak? Dah tak sat. ABA. Lepas tu tak lagi MA. Lepas tu PhD. Tak kisah lah nak mengaji lah. Tapi lepas PhD tu, hang tak mai dah masjid. Ada kira gaji ribu-ribu tu lah. Ngajak budak dah. Tu yang aku kata hampa mengaji nak hidup. Kami tengok macam aku dah kata. Hidup pun. Sebab kami mengaji kerana nak mati. Sebab itu mai mengajak hampa. Nyap lah. Balik sini baru tahu. Sebab hak mai mengaji ni, semua bakal jenazah. Banyak masjid. Kalau pergi kita kata di faksi ke, ataupun kita kata di UK Mall hari Jumaat, hari ni Masjid Sultanah, semua orang tua-tua. Itu saya kata betul ya. Kalau tuku saya kata betul ya. Di sini pun ada agak orang mengaji kerana nak mati. Tak saya tanya tok rajin orang main mengaji setiap pergi Jumaat. Nak mati dah cik. Oi. Sebab apa? Sebab amal mengaji ni semua bakal jenazah. Bakal jenazah. Muda-muda tak ada. Muda tak tahu gitu ajalah. Lambat lagi nak mati. Allahu Akbar. Okey. Jadi dalam hadis yang pertama daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni saya pernah cerita tuan. Dia anak Sayyidatina Ummu Sulaim. Kalau tanya perempuan zaman Rasulullah, zaman Rasulullah yang kalau Rasulullah tidur peluh meleleh, dia ambil botol, ditahan. Siapa dia? Tu Ummu Sulaim. Sebab Rasulullah ni peluh dia wangi. Peluh kita tak sah. Bini pun tak berapa nak seronok dengan peluh kita. Tambahlah peluh bini. Lagi kita tak seronok. Kan? Ni peluh Rasulullah. Dia bawa anak dia nama Sayyidina Anas ni. Sewaktu umur 7 tahun. Rasulullah nak suruh dia buat kerja kat Rasulullah buat. Begitu Sayyidina Anas ni khadam dengan Rasulullah 10 tahun. Sebab itu dia boleh cerita. Sebab itu hadis-hadis yang kita nak baca ni, cerita-cerita budak-budak kecil mengenai Rasulullah. Sebab itu dia boleh cerita bulu dada Rasulullah. Kalau orang besar, takkan Rasulullah tak pakai baju. Kita bolehlah mangkang. Pergi kat Nazmir pun tak tahu, panggil macam mamak tu haram tak pakai baju.
Cik bagi naik atas sikit daripada pusat, cik jalan kat atas. Hoi, pakcik tak pakai baju ah. Biasa ah. Depan Kaabah pun kau tak pakai baju. Oh, boh tu. Boh tu. Ha, itu. Tak kisah, memang tak kisah dah. Tapi di tempat hadapan tak. Kita nak pi ya Najmi tak pakai baju. Pi pasar malam tak pakai baju. Orang kata gila manalah keluar kau ni. Daripada metang gedung ni. Pi kalau ustaz pi pakai rabu tak pakai baju, try tengok. Ha, macam ustaz lah tak pakai kepiah, jenis tutup guru kan. Boleh nak kata tak pakai kepiah, tak apa tu guru. Awak ah. Orang pi haji tak pakai kepiah pun. Ha, okey. Jadi Sayyidina Anas ni Rasulullah dia berkhidmat dengan Rasulullah 10 tahun. Sebab itu mak dia mai kepada Rasulullah minta Rasulullah berdoa. Ha tu kita ni kalau ada anak cucu, pergi jumpa tok guru ah, doa sikit tok guru. Tok guru ni dia bila dia baca di Rasulullah mesti dia pegang anak kita. Dia mesti baca, pegang kepala mesti baca. Ini tok guru. Macam Rasulullah buat. Nak bagi jadi elok. Ha, macam itulah Sayyidina Anas. Rasulullah berdoa kat dia, Allah makbul. Yang pertama umur dia panjang. Begitu Sayyidina Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang last meninggal di Basrah. Ada yang last meninggal di Mekah, nama Abu Tufail. Ada yang last meninggal di Madinah, iaitu Abdullah bin Sah. Dak di Basrah ni sahabat yang last meninggal adalah Sayyidina Anas. Umur dia panjang. Yang kedua Rasulullah berdoa supaya dia banyak harta. Oi, banyak harta lah, sehari-hari dia boleh menghasilkan 80 tung minyak zaitun. Ha, 80 tung minyak zaitun. Oi, banyaklah minyak zaitun. Minyak zaitun kalau kita luar negara dengan susu sekerap kita, susu getah bukan dia. Kita kalau kata sehari 80 tung susu getah tu. Hey, tapi kalau kita hujan macam tak sat ni, tak ada apa. Tak ada apa. Ha. Ni minyak zaitun. Dua. Allah makbul. Yang ketiga, Allah makbul dengan doa Rasulullah. Anak dia ramai. Anak dia seramai 125 orang. Terai tengok kita menikah 4. Boleh tak 125 orang? 100 tak boleh pi lah 125 orang. Bini pertama 25. 25. Anak yang ke-6 pergi hospital pun Pak Gad kata, "No, nak beranak lagi." Macam dia nak beranak. Ha, ni 125 orang. Sayyidina Anas bin Malik. Cerita dia memang hebat-hebat ah. Ni kita ambil sekali imbah mengenai ringkasan ataupun biodata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dengan hadis yang pertama. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ba'in wala bil qasil mutaraddid. Rasulullah tak terlalu tinggi dan Rasulullah tak terlalu rendah. Tinggi dulu kita pernah sebut. 3 saja yang tinggi di zaman Rasulullah. 3 orang. 2 beriman, seorang munafik. Yang beriman puak menakan Nabi Sayyidina Abbas dan sahabat Nabi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abbas puak menakan Nabi ni memang depa ni tinggi. Tinggi mana? 3 meter. Bermakna kalau depa duduk setinggi kita. Mampu ya dah. Toh depa menyepak kita 2 minggu bah, bengong gitu ah. Sayyidina Umar dengan misai taring. Ha. Sebab dia tak gerun dengan dia. Sebenarnya tak gerun. Rasulullah kata, wahai Umar, ya Umar, masalah kata tariqan illa wasalaka syaitan fi tariq akhar. Hamdalah orang tu, syaitan tak lalu dah. Syaitan tak lalu dah. Sebab itulah ni, syaitan pun tak berani rapat dengan makam Sayyidina Umar Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia ada apa? Syiah. Syiah. Sebab Syiah ni kapiakkan Sayyidina Umar. Kadang fikir hangpa ni bengong betul ya. Sayyidina Abu Bakar apa kata kapiak, Sayyidina Umar apa kata kapiak. Kalau dua-dua dikapiak, tak kalah di makam di tepi kasih mereka Rasulullah. Kita kalau kapiak pun, kita nak makam di masjid perkuburan kita. Ni perkuburan masjid kita. Tak ada. Ha, dia tinggi 3 meter. Sayyidina Abbas 3 meter. Seorang kapiak munafik, ketua munafik tinggi 3 meter adalah Abdullah bin Ubay. Sebab itu kalau nak pakai baju bukan celang-celang pakai baju kita tak ada apa. Kita pakai baju dia lagi tak ada apa. Sebab itu dia sudut hikmah. Sewaktu Abdullah bin Ubay, ketua munafik ni dia nak mati. Anak dia memang orang Islam. Anak Abdullah bin Ubay ni nama Abdullah bin Ubay. Memang dia orang Islam.
Berapa kali dia usaha tak berjaya. Ayah dia memang Allah tutup hati dia. Dia penuh kan. Anak dia ni mai, buat mai lah semangkuk. Semangkuk air kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, minum sikit, setengah sudah. Rasulullah kata nak buat apa? Minum sampai setengah. Setengah lagi nak bagi kat pak saya, Abdullah bin Ubay, supaya dia minum bekas Rasulullah, Allah buka hati dia. Rasulullah pun minumlah bekas Rasulullah dan su'ru mu'min syifa. Bekas orang mukmin itu adalah ubat. Dengar elok bekas orang mukmin. Sebab itu kalau kita pergi ke kolah, ada pilih baik kita pergi kolah ambil sembahyang sebab ubat. Itu kadang-kadang orang dengan botol ni pergi cedok tu, faham tu? Bukan ambil stima, bukan stan. Ni, jangan duk pergi jekah dia. Hei, hang duk ambil ayak tu. Laratkan nak bayar bil ayak. Amboi. Ni hak kita duk kutip ke Jumaat tu dapatlah pahala. Banyak ni je. Tu pun bukan dia ambil semua, dia ambil 7 kolah. Sahar tu. Sini, bakar arang, Padang Temusu, baru 3. Tikam Batu, baru 4. Pinang Tunggai, baru 5. Hak lama lah, hak baru tak boleh duduk ni. Baru tak boleh duduk ni. Tak JKR perempuan, dia pergi katok-katok, kata macam lubang tengah tu. Perempuan, hantar tak nak jolok macam mana? Tak nak bagi lah. Katok. Tak boleh. Memang tak boleh lah. Baru berapa? 4, 5. Mau pergi kat Petabrai pula, pergi kat Sejam 7. Nak ambil ni saja. Sedangkan dia ambil sini saja. Tak apa, sebab suruh mu'min syifa. Lepas tu pondok-pondok, dia makan nasi dan dalam. Kita dengan bini kita, dengan anak kita. Hei, tentang apa? Sebab su'ru mu'min syifa. Bekas orang mukmin tu syifa. Kadang-kadang kita ni pelik, ni pinggan kita ni, ngira piang. Sedangkan kalau kita buah ayak sikit lah, bukan buah sampai penuh, sikit lah. Minum balik. Rasulullah kata, itu ubat. Kamu tak kena penyakit sopa. Anak-anak kamu akan hidup beragama. Bebel lagi tangan ni 5 jari. Memang guna 3 jari selalunya. Kalau Arab 3 jari lah. Kurma. Macam kita makan pisang lah. Takkan hantam gutu pisang. 3 kak. Tak gitu. Ada buat gutu lah. Hei, kerak bukan gutu. Sebab itu kalau nak jilat hak ni dulu. Sebab dia panjang kena makanan. Okey, hak ni. Maksudnya jari tengah, jari telunjuk, jari ni. Kalau kita guna dengan nasi, memang 5. Ambil ni. Sebab apa? Kita jilat. Kita ni. Sebab enzim di tangan kanan lebih banyak tangan kiri. Dia boleh mencepatkan penghadaman. Macam itulah ayak kita bulan pinggan. Tapi kalau ayak pinggan kita pun tak lalu nak bagi hak bini, lagi tak boleh. Sedangkan bini bukan ada kudi buta pun. Allah, bahaya. Tenih mana baca kan? Okey. Jadi Rasulullah tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Sahabat yang paling rendah adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia rendah semeter. Kita ni semeter lebih. Arab dulu kalau semeter memang kenek. Sebab itu bila dia naik pokok kurma, para sahabat dia bilang, Allah, betih Abdullah bin Mas'ud, kecilnya. Rasulullah kata, hampa gelak betih tu, kalau ditimbang dengan bukit Uhud, betih yang beriman tu lebih berat daripada bukit Uhud. Hari ni kalau kita pergi haji umrah, kita duduk depan kelinting tu kan. So saya kata kalau tak bawa orang pergi kawasan perumahan yang dahulunya makam Sayyidina Hamzah di bukit Uhud tu, asal sana. Tapi apabila banjir, terbongkeh dia punya mayat, jenazah syuhada ni, sehingga kalau tergaris pun berdarah lagi tu. Yang kata syuhada tu yang diubah di depan Jabal Rahmah. Di sana ni boleh naik tempat Rasulullah luka. Di situ ada Masjid Tikak. Orang Melayu, Indonesia, Malaysia akan sebut kawasan runtuhan masjid tu disebut Masjid Tikak. Sebab apa Masjid Tikak? Jangan dia tanya Arab, Tikak tu bahasa kita. Sebab bila Rasulullah luka, Sayyidina Fatimah, anak Rasulullah ni, ambil tikak depan tu bakar, abu tu dipelekat di pipi Rasulullah yang luka. Tu yang nama Masjid Tikak. Tak pergi kat jumpa Arab ni, Masjid Tikak mana? Mampu tobat dia tak jawab. Tikak tu bahasa kita. Okey, Rasulullah tak tinggi dan tak terlalu rendah. Wala bil abyadil amhaq, dan Rasulullah tak terlalu putih melepak. Sebab warna kulit yang tercantik adalah warna kulit Rasulullah.
keputih-putihan, kemerah-merahan di dunia. Kalau dalam syurga, keputih-putihan, kekuning-kuningan. Sebab dalam syurga ni tidak ada darah. Tengok ni, kita baca hadis ni, tak cerita gini, ni tegak Rasulullah ni. Macam tembaga, perak putih. Kita bukan putih ni, kelang-kelang daging penuh. Dah lah hitam. Ni. Rasulullah Allah. Kalau sahabat-sahabat tengok bulan purnama ni bukan kata cantik tang dia bulat tu. Sikit-sikit nak tengok. Katalah dulu kalau kecil-kecil kan, duduk di rumah lah. Dulu ada tangga. Ada tangga. Mak aja duduk di pintu tengah. Malam yang 14, 15 duduk atas pohon. Mak aja ditunjuk di bulan mengambang tu malam 15 apa. Dulu macam kan ada kalender macam kita ni. Depa jenis macam tu lah. Bulan mengambang ni tengah bulan ni. Kalau pi bendang kan, Pak Tok Cik saya aja duk sebut. Nak tahu kalau kata semayang asak masuk tak masuk, kan matahari duduk sebelah barat kan. Dia buat ni, letak ni. Dia kata tengok kening hang, tengok kening hang. Awak. Matahari nampak jatuh bawah kening tak? Bawah ni tak? Bawah. Masuk dah asak. Tu dia. Berhenti dulu. Sebab tu dia buat bendang berkat. Boleh pergi haji. Zaman tu hak motong getah tak boleh pergi. Hak bendang boleh pergi. Baru saya tahu, hak motong getah curi sekerang. Saya kata kau ni pula tu. Kau ni dengan Babali pun semua. Babali tu kaki main bola kami dulu. Babali tu sokam semua tu. Dulu. Kita tahu sangat. Patut orang tua bagi. Kalau dia balik tong-tang. Kan pisau getah dia bunyi kan. Dalam timba kan. Timba tin dulu. Tong-tang. Tak ada sekerap. Kalau dia balik duduk. Siap. Naik akak getah pun duduk. Memang dah sekerap. Sebab itu orang motong getah payah nak pergi buat haji. Sebab curi sekerap. orang buat benda boleh buat haji. Hebat dulu. Qalam. Kim. Jadi Rasulullah tak tinggi dan tak rendah dan tak putih melepak. Wala bil adam. Wala bija'il qatat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terinting. Qatat boleh baca, qatit boleh baca. Inting tuan-tuan kalau tengok kalau rambut negro, try bagi sikat kita kat depa. Depa sikat depa bukan macam kita. Ni besi dua tu cit gitu kan. Tapi tu dia kata kelebihan Allah bagi tang mana? Akhlak depa macam orang Melayu. Saya mengaji di Mesir ni daripada menengah. Mengaji dengan Arab mampu. Dia naik atas meja, dia langkah kepala kita, dia langkah kepala orang. Nak marah tak boleh badan dia besar. Orang Melayu, budak Melayu tak ada tu sekolah kebangsaan. Arab dia langkah. Hak perempuan tak lagi, tengok doktor tak masuk, dia buang tudung, dia menari depan. Duduk saja, duk kurang buang bulu rumah. Tu Arab perempuan. Hak Arab lelaki ni duk langkah. Kalau kita pergi hak sekolah yang semua negro, cakap sikit tak lagi. Dia macam perangai orang Melayu. Orang kata walaupun kita kata tak segak, hitam, gigi putih, mata pun Allah. Tapi Allah bagi keistimewaan dari sudut akhlak depa bagus. Umur 37 baru masuk tingkatan 3. 37. Kita orang Melayu panak-pinak apa lah. Tak, nak main mengaji tak? Nak main mengaji tak? Susah. Qala wala bisabat. Sab pun boleh, sabit pun boleh, sabat pun boleh. Jadi kalau tadi tak kerinting rambut Rasulullah dan rambut Rasulullah tak lurus rebonding. Macam orang duk buat rebonding tu kan. Lurus je. Tak. Sebab rambut Rasulullah ni dia jenis beralun. Kalau nak bagi ingat rambut Rasulullah ni tulis waw lam jim. Walaj. Waw lam jim. Waw tu apa dia? Wafrah. Rambut Rasulullah ni kadang-kadang wafrah. Wafrah ni apa dia? Ni hak depan, tarik sampai anak telinga. Ni. Sampai telinga. Itu panggil wafrah. Lam limah sampai tengah tekuk. Kadang-kadang sampai tengah tekuk. Limah. Kalau jim jumah, kadang-kadang sampai ke bau. Kalau peperangan banyak, kadang nak guting sampai ke bau. Sewaktu Rasulullah duduk di Mekah, belah tengah. Rambut panjang macam tu belah tengah. Segak tak agak?
No? Kalau dulu kalau sebut latih Ibrahim no? Allah, betul bacaan semua. Belah tengah kita dah tak biasa lagu tu. No, rambut sampai ke cecah kepada bau. Bulan depan saya memang cecah bau tu dia. Tak esok. Jadi pelik Betul tak? Ni macam ni saya duk kata macam ni Rasulullah memang pakai selendang. Kita nak pakai tak pakai, itu terpulanglah. Orang Malaysia baru dia kenal, baru duk pakai. Depa kenal serban dulu. Kita kenal serban lama dah tak mau pakai. Tak ada masalah. Macam sini Tapi siapa yang pakai syal, pakai ridha, pakai ni, dia adalah orang mulia. Kita mendengar lah ni. Bulan depan semua pakai ni. Tak ada apa nak pakai. Tak mau pakai betul dah. Macam serban lah. Kata Imam Abu Hanifah, Tuhan mazhab Hanafi, bila sebut saja serban, abdimu ama imakum, perbesarkan serban kamu. Wasi'u akmamakum, dan luaskanlah lengan baju kamu. Sebab itu Arab Mesir, khususnya ulama Mesir, ni lengan baju dia kita boleh buka kepala. Serban tu sudah kata apa lah. Kita pakai serban panjang ni. Hak macam saya pakai ni, hak ni 7 hasta. Sini pergi kat mimbar tu kok 7 hasta. Kalau basuh saya panggil anak saya 6 tahun lah. Sasa bila? Mai Zat. Dia pegang dia pegang, dia tahu dah. Lipat kilo. Okey, pegang pula. Lipat kali lagi. Pegang pula. Baru lipat. Tu ada garis sikit. Ni 7 hasta. Kalau ada garis banyak-banyak sikit, tu 12 hasta. Hak tu bukan anak Tok Wan pegang bini pegang tengah. Tak kita edi. Hak macam serban Syria tu, ni kutu tu, hak Syria tu. Kita tengok Syekh Syria mai tu. Hak tu kalau duduk tingkat 2, lepas sampai tanah. Tapi nak ikat macam mana? Sewaktu lembab. Di Malaysia tak boleh lembab-lembab pergi ikat minggu depan sampai lalap tak tahu tang mana nak berak pula tak tahulah. Nak cerita pak kata-kata serban, nak pakai, tak pakai sudah. Imam Masjid Azhar, Imam Syarqawi, serban dia besar. Serban ni fahamlah kalau kita pakai guni, kalau kita sujud dia makan tendang naik atas. Tambah serban besar. Imam Syarqawi ni kalau dia nak sujud dia buang letak tepi. Dia nak tunduk dia buang letak tepi. Allahu akbar. Duduk antara sujud. Allahu akbar. Imam Masjid Azhar tu nak bangkit pula, dia pula. Panggil arak kan. Macam kita tengok depan Kaabah lah. Dia garu sini. Itu mazhab dia apa? Jadi bila orang tanya Imam Syarqawi sebab apa setiap kali nak sujud buang? Kata Imam Syarqawi, wada'tu imamati, aku letakkan serban aku kama wada'al Rasulullah umamata. Kama wada'an Nabi umamata. Aku letak serban aku seumpama Nabi bila nak sujud dia letak Umamah. Umamah ni cucu Rasulullah, anak Sayyidah Zainab. Dia dukung. Tu imam dukung cucu ni, tak tahu nak pekat macam mana tu. Mai sembahyang asar, tu imam duk dukung cucu. Orang kata agak Rasulullah dukung cucu ni. Sebab itu bila nak sujud, Rasulullah tak lu. Tak lagi nak bangkit pula, Rasulullah ambil pula. Dak kalau tu imam tempat kita lah. Sembahyang duk dukung cucu ni kira macam mana ni agak kira macam mana ni. Macam dia seorang ada cucu. Sebab itu kita kena mengaji. Walaupun kita tak buat. Supaya kita pergi ke Mekah, kita tengok pengarap. Aku tahu. Dan dia sembahyang, Allahu Akbar. Tak buat apa. Kita kata, malah nak mampu Arab saja lah. Duduk depan Kaabah pun tak mau qiyam. Tu mazhab Imam Malik bang oi. Kalau kita Allahu Akbar, tak atas daripada pusat. Entah dah, hak ni Malaysia, hak ni Brunei, hak ni daripada Thailand, hak ni daripada Indonesia. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Abu Hanifah, Allahu Akbar. Tak macam pegang tulung Macam-macam duk ada depan tu. Jalan tu sudah kata apa dah. Sana keluar, dia depan kita. Tengok. Sebab dia memang macam tu. Langkah tak balik baru kira satu. Kita tak mengaji nak langkah di depan. Jenis copyright kan, tengok orang. Takut ini dua. Dia tak. Maaf. Tok guru saya kata, hang tak pernah duduk depan Kaabah. Aku sampai nak gelak. Awak memanglah di Mekah tu boleh lalu depan sembahyang.
Depan orang sembahyang memang kita lalu di Mekah tu. Dah tak boleh dah. Tapi kalau boleh, jangan duk lalu. Aku tengok ruang banyak lagi. Aku sembahyang. Lah, orang Malaysia nak lalu, aku pun pitahan tak pergi lalu. Dia ingat aku nak salam dengan dia. Dia salam dengan aku. Allah, dia kata. Aku balik, aku gelak. Perangai macam ni kau orang Malaysia tak faham. Aku memanglah bila orang berjalan depan kita dia tahan aku tu. Maksudnya dia tak boleh main lah. Dia ada ingat nak salam dengan dia. Kalau habis salam elok. Gagah Tok Guru kalau kita gelak kecil dah rasa. Kalau jadi Rasulullah SAW ba'asahullahu ala ra'si arba'ina sanah. Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi menjadi rasul sewaktu umur 40. Berbayang noh, 13 tahun duduk di Mekah jadi 53. Disuruh berhijrah ke Madinah umur 53. Bukan naik BMW, sini pergi Kuala Lumpur 450. Kalau pergi Kuala Lumpur nak kita kata daripada tol sini apa Taman Jati kan, nak jalan tak apa kok, tak boleh. Sebab apa? Roadblock saja nak pergi Madinah. Nak pergi kot mana? Kena kelang kot ni. Kot ni nak pergi kot mana pula? Takkan pergi kot Baling. Okey nak pergi kot ni. Nak lari pergi kot. Tu. Kat pasar malam tu dah ada roadblock dah. Pakai tak sampai dah Kuala Lumpur. Kalau kelang kot ni. Kelang-kelang dah sibet. Ada dah. Tu dia. Tapi kalau tek sebelum nak masuk kita kata. Kena dah. Rasulullah. Umur 53. Kita lah ni umur 53. Apa ada badan kita? Kecil manis. Darah tinggi. 53 duduk di Madinah 2 tahun, disuruh pula dalam tahun yang sama berpuasa, disuruh perang umur 55. Tu kata kalau kita lah umur 55 nak suruh perang, bukan dia ni bagi yang muda-muda sudah. Inilah Rasulullah. Ada orang sebut, Ustaz, saya rasa macam tak percaya. Tak percaya apa? Betul ke Rasulullah umur 25 berkahwin dengan Khadijah umur 40? Ada buat betul-betul nama? Tak lah. Masuk akal ke umur 40 boleh beranak sampai 7 orang? Dia buat pakai akal. Kan Sayyidina Khadijah bersalin, maksudnya beranak 7 orang. Daripada umur 40 berkahwin. Kuasa Allah cik oi. Betul tak? Nuh. Yang kata kita kata Nabi Ibrahim dapat anak sewaktu umur 100 lebih. Sayyidina Sarah umur 90 lebih. Kita kalau tok dia, tok kita lah, maksudnya bini kita lah, umur 80. Orang main kata, tok, ya, tok akan dapat anak. Hang jangan nak merepek lah, gatai. Ni kuasa Allah. Dah ada lagi petikai. Betul ke Ustaz? Betul nama. Betul ke Rasulullah berkahwin dengan Sayyidina Aisyah, umur 6 tahun, duduk sekali umur 9. Darjah 3 Ustaz, darjah 3. Hang belum pergi Mekah tak? Hang kena pergi Arab tak? Darjah 3 mereka tu macam nak darah besar kedemuk. Itulah kalau dulu. Hadis ni pula hadis Bukhari. Dan diriwayat oleh Imam Bukhari, makna hadisnya adalah hadis sahih. Fa aqama bi Makkah 10 sinin. Rasulullah duduk di Mekah 10 tahun. Ini bundar Sebenarnya 13. Arab macam kita lah. Lebih kurang 10 tahun lah. Tapi sebenarnya hadis lain 13 tahun. Wa bil Madinati 10. Di Madinah adalah 10 tahun. Madinah ni sebelum Rasulullah sampai namanya Yasrib. Kalau orang tanya, sebab apa nama Yasrib? Yasrib ini adalah nama Yahudi yang pertama sampai di Madinah. Dulu orang-orang Yahudi ahli kitab ni memang mereka percaya bahawa Nabi akhir zaman akan muncul. Tapi mereka harap mesti daripada keturunan kita, Bani Israel. Maka dia pemain di Madinah. Orang yang pertama sampai nama dia Yasrib. Tata muncul-muncul Nabi bukan di kalangan keluarga mereka. Daripada keluarga Nabi Ismail. Bukan Nabi Ishak. Sebab Nabi Ishak ni, dia mai kepada Yakub, dan mai kepada Nabi Yusuf, mai pokok Bani Israel ni. Tapi mai melalui Nabi Ismail, pokok Jurhum. Itu yang dia pendengki. Itu Rasulullah kata, selepas aku tukar Yasrib menjadi Madinah, hampa jangan tukar dah menjadi Yasrib. Sebab Yasrib adalah
nama seorang Yahudi. Itu kata ulama kalau pergi Mekah haji ke umrah, pergi Madinah haji ke umrah. Di Madinah banyak selawat. Di Mekah banyak istighfar. Di Madinah banyak selawat. Memanglah ulama ijma' tanah yang terbaik di atas muka bumi adalah tanah makam Rasulullah. Yang kedua terbaik adalah tanah Kaabah. Ataupun disebut dengan tapak Kaabah. Qala wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah. Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah umur 60 tahun. Ini pun bundar, umur 63. Kisah haji Rasulullah yang terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat, dibawa kepada Nabi 100 ekor unta untuk disembelih. Nabi sembelih 63. Sayyidina Abu Bakar ni menangis. Yang para sahabat lain tak perasan. Sebab apa menangis Abu Bakar? Aku tahu dah. Rasulullah sembelih 63, hak lebih bagi Kak Ali. Awak tanda Rasulullah nak mati dia tu. Bayang tuan-tuan, 63 sembelih seorang. Kita try tengok korban pergi sembelih 63 ekor, try tengok. Saya pergi masjid Taman Gok Peru. Taman Gok Peru. Selalunya masjid Kulim ni 16-17 ekor. Pergi masjid Gok Peru dia tanya. Sebab malam raya tu dia buat tazkirah, dia panggil dia. Di belakang ni dengan kebau penuh ni. Saya pergi belakang. Saya tanya korban berapa ekor? 27 ekor. Saya tanya sepedia yang sembelih. Pengurusi kami seorang dia 27 ekor. Tahu dia tangan ni macam mana lah. Hebat ni. Rasulullah 63. 63. Nah abang kata umur dia 63. Betul saya nak bakar menangis. Nangis. Rasulullah ni tuan-tuan, kalau sebut saja melihat syurga, melihat neraka dalam mimpi biasa, kita jangan kata neraka, syurga sudah memang senyap lah. Sebab apa? Patutnya seronok lah. Dah. Dia teringat, boleh ke ni nak masuk syurga ni dengan perangai aku lah ni. Orang yang tengok syurga ni dia tak kepang lah. Tak cakap banyak. Betul Rasulullah pernah kata Sayyidina Aisyah, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Kalau hangpa tahu apa macam aku tahu, hangpa akan menangis banyak dan gelak sikit. Sayyidina Aisyah kata, sebab apa Rasulullah kata lagu tu? Hangpa tahu tak? Lah ni aku tengok apa? Tak tahu? Aku tengah duk tengok Israfil, kaki dia sebelah depan, kaki sebelah belakang tengah berdiri, duk pegang berat ni, tiupan sangkakala. Israfil ni besar tak besar? Kalaulah Sayyidina Jibril 600 sayap. Dia pernah tunjuk wajah dia sebenar Rasulullah tu dia. Timur barat, besar. Kata Sayyidina Jibril, saya 600 sayap ya Rasulullah. Dengan satu sayap saya angkat perkampungan kaum yang lawan Nabi Lut, perkampungan Sadum. Satu sayap, semua 600 sayap. Tapi Israfil yang pegang tiupan sangkakala ni ada 1200 sayap. 2 kali ganda. Satu sayap dia saya boleh duduk dalam tu. Kata Rasulullah, kata Aisyah, aku tengah tengok ni. Tu yang aku kata, kalau hangpa tahu apa yang aku tahu, hangpa tak gelak dah. Tapi bila kita baca hadis ni, kita duk tengok, para sahabat kata aku tak pernah tengok Rasulullah banyak senyum daripada orang lain. Suka senyum. Di sini kata alim ulama, Rasulullah ni hatinya cekal. Kalau kita tak ada pakai senyap, kita duk dengar orang duk sebut tanda hari kiamat yang besar. Kita pun umur 70 dah kan. Aku ni tak jumpa kiamat pun, kiamat kecil mesti kena dah ni. Mesti kena ni. Tak? Orang duk cerita apa alamat kiamat pula. Hak kecil-kecil memang jadi ya. Di antaranya kalau pergi Mekah, tengok jam Mekah hak tinggi tu. Tu tanda hari kiamat tu. Dulu penduduk Mekah hanya mengembala kambing. Rasulullah kata akhir zaman mereka akan buat bangunan tinggi. Hari ni di Mekah bangunan tinggi, jam Mekah tu. Akhir zaman kata Rasulullah, hampa akan tengok orang Mekah korek lubang di bukit, terowong tu lah. Itu ulama kajian dia sebut. Tengok
Memang kita mai buat haji pun adalah untuk ingat kita kepada mati. Tengok pakaian ni, pakaian kain ihram ni kain pakaian mati lah ni. Nak kena mandi, nak kena kita kata kena sembahyang, orang mati macam tu kok. Jadi bila duk sebut kiamat-kiamat kecil tanda dia, bila sebut kita tanda-tanda kiamat yang kecil, semua dah jadi. Tinggal yang besar. Ni saya susun saya cepat. Asap. Itu. Yang kedua, dabah binatang yang akan keluar. Kata Rasulullah, kalau dabah ni keluar, lupa habis nama. Orang boleh panggil kafir dengan Islam. Hoi kafir hang Nabi mana? Hoi Muslim hang Nabi mana? Nama lupa habis. Dua dah. Yang ketiga, Allah akan munculkan Dajjal. Ni, mata tersembul keluar, cacat, tulis kafarah. Mengaku Tuhan, manusia boleh percaya. Kalau hang Tuhan Dajjal weh, hang bagilah muka elok. Ni hak tulis kafarah ni hang padam je lah. Tak boleh. Dalam tak boleh tu pun manusia boleh ikut. Kita pasal malam hari Jumaat kat Penang Tunggal kan. Tak usah tulis jauhi lah orang tulis baca. Tulis K-A-P-I-Q Kapiang. Dengarang. P kat pasal malam tunjuk. Ni. Berani tak tunjuk tu? Hoi, waliyazubillah lah. Ngaku hak tak nampak pun kita tak boleh, tambah pergi tulis gitu. Dajjal akan muncul. Akan muncul Nabi Isa yang akan bunuh Dajjal. Sebab itulah puak-puak Kristian tahan sangat Syria. Sebab mereka kata Nabi mereka akan turun di Syria. Memang betul. Kita tahan sebab itu Syam. Damsyik ni Syam. Puak-puak Mujahidin akan tahan. Syiah bertahan sebab dia rasa memang Imam Mahdi akan keluar di situ. Di Syria ke? Kristian tahan sebab Nabi Isa akan muncul. Yahudi lagi kena tahan sebab kata mereka ni pintu masuk Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Tak jaga pintu ni, pakai cabut lari lagi tau. Sebab Masjid Al-Aqsa ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1 sebab dia kiblat umat Islam yang pertama. Nombor 2, dia adalah masjid yang kedua dibina selepas Masjidil Haram. Nombor 3 masjid hebat di dunia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ni yang dekat dengan hari kiamat. Nabi Isa turun, Dajjal lari ditabukan. Dia tahu dah, dia nak mampu. Maka Nabi Isa akan perintah cara Nabi SAW perintah. Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj daripada bukit yang dulu mereka sembunyi. Kan sembunyi macam mana? Ditampan lubang mereka oleh Dzulkarnain. Kisah dalam Kahfi. Keluar banyak Ya'juj dan Ma'juj ni, sampai kata Rasulullah, mereka lalu di satu tasik kering air tu. Mereka hirup. Gerun tak gerun. Rasulullah kata saya Nabi Isa kata hamba Allah, ataupun kita sebut Nabi Allah Isa, Rasulullah cerita Nabi Isa ni suruh pengikut-pengikut dia sembunyi di lereng-lereng bukit, jangan berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj ni. Sehingga Allah hancurkan Ya'juj dan Ma'juj ni, mati bergelimpangan. Busuk bumi dengan bangkai. Allah hantar burung mai bagi makan bangkai ni. Habis bangkai busuk lagi, Allah turun hujan yang lebat. Maka Nabi Isa dan pengikut Nabi Isa duduk lagi atas muka bumi, perintah cara Islam. Lepas itulah bila Nabi Isa diwafatkan, angin mai. Dia akan cari semua orang Islam. Kata Rasulullah akan cari sampai di celah-celah ketiak, sampai di celah-celah di lereng-lereng bukit untuk cari orang Islam. Mana-mana orang Islam kena angin ni mati dengan keadaan mulia. Sebab Allah nak ambil mereka dulu sebelum jadinya kiamat. Maka bila umat Islam semua dimatikan oleh Allah melalui angin tu, yang tinggal atas muka bumi kata Nabi, Lukak Ibnu Lukak. Lukak ni orang tak guna berbapakkan orang tak guna. Dengar elok, tak lagi dapat cucu ibu nama Lukak pula, silap banyak. Mangkak tu, wui. Lukak Ibnu Lukak. Kata Rasulullah, puak ni teruk tak teruk, tengah-tengah duk menyembang seorang sebut Allah. Pakat tu. Allah tu siapa? Dapat juga tu. Seperti Allah tu. Rasa macam pernah dengar Seperti Allah tu. Ni puak Lukak. Mereka ni lah
yang akan berdepan dengan hari kiamat. Lah ni kalau kita tengok dengan kajian NASA tahun 2003 dulu, laman web Roriu, dia sebut semua planet sudah berhenti berputar dan pusing balik. Melainkan Marikh dan Bumi. Tahun 2003. 2006, lepas 3 tahun, NASA kata dalam majalah The Society, dia kata Marikh, planet yang dekat dengan Bumi pun sudah berhenti dan pusing balik. Melainkan satu je tak berhenti dan pusing balik lagi, iaitulah Bumi. Kalaulah Bumi juga berhenti dan pusing balik, maka berpeluanglah penduduk Bumi akan lihat matahari naik di sebelah barat. Cari mampu. Ingat fenomena. Sebab matahari naik sebelah barat ni, dia juga di antara tanda hari kiamat. Kita tak tunggu ke? Memang tak jumpa kita ni sebab kita boleh mengucap. Tapi kalau umur 73 ni boleh hidup sampai umur 100 lah. Biar mati, orang kata mati dalam keadaan mengaji, bagus ya. Tak gaduh panggil orang, tak gaduh dengar ustaz yang mengajak. Sebab dia meninggal. Allah ustaz dah mengajak dia. Orang sebut gitu kira dia bagus ya. Baguslah dia tu awak ngaji dia ada. Tak gaduh ramai orang sembahyang mayat, memang tu dah syafaat dah. Tapi kalau sebut bagus juga mati ustaz awak masjid tak pernah mai, ini dia kena pi. Hak tu tak guna dah. Hak tu mara'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat oleh orang mukmin itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Walaupun tu imam mayat-mayat tak kata, apa yang kamu nak sebut kepada mayat ni baik. Tak sebut itu dah memang baik lah. Kadang-kadang kalau sebut baik jugalah, walaupun tak pernah semayang di mayat pun. Kan? Qala, okey, nak habis ni. Qala wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah. Dalam umur 60 tahun Rasulullah diwafatkan. Maksudnya ini pembundat, umur asal adalah 63 tahun. Qala wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Di janggut Rasulullah, di rambut Rasulullah atas kepala tak sampai 20 urat pun uban yang putih. Nah, abang kata Rasulullah segak. Sampai uban pun orang kira. Kita uban kita tuk kira tak agak. Tengok umulat. Noh, tunjuk uban. Uban dah dekat nak mati dah tunjuk kira-kira. Itu Rasulullah ni dak. Isteri-isteri Rasulullah ramai tu semua puji. Kita tak sempat dua sudah. Mungkin hak ni puji, esok hak ni hampa tak tahu dengan menikah ramai ni, ustaz pun pengeh juga. Debuh tu. Tapi isteri Rasulullah semua puji Rasulullah. Puji Rasulullah. Jadi nak abang kata, ni sampai tahap uban Rasulullah tu dikira. Uban. Rambut Rasulullah tu dikira. Imam Ahmad ada rambut kat dia. Lepas tu bila dia nak buat ubat, dia ambil rambut, dia celup. Lepas tu baru dia minum, dia buat ubat. Imam Ahmad, orang yang banyak hafaz hadis sampai tahap Amirul Mukminin. Tok guru dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tabaruk ambil berkat dengan Rasulullah tu hai. Dengan Imam Ahmad pun dia ambil tabaruk. Dia pernah ambil baju Imam Ahmad, dia celup melayak. Dia kata buat ubat berkat. Mai ustaz-ustaz lah kata, jangan. Kalau umpamanya dengan ustaz jangan ambil berkat. Amboi. Ambil berkat dengan Nabi lah. Dengan tok guru jangan ambil berkat. Kalau ayat dah minum tak habis, tok pergi makan. Amboi. Ni, kalau tak boleh ambil berkat dengan orang alim, sebab apa anak-anak kecil tu buat pergi kat tok guru belah mulut? Sebab apa? Kita pergi kat tok guru kan buat tahnik kan. Bawa air zam-zam, bawa buah kurma suruh kunyah-kunyah sikit, lepas tu ambil dalam mulut. Rasulullah dia tak ambil begitu. Rasulullah pegang. Sudah. Kita tak gemak buat begitu. Kena tu imam pula, kokok dong pula, lagi ya. Kalau pi kat tu imam belah mulut tu, anak hang sah makan kedarah pokok. Nak pi buat tu, kena genuak pula, dak ah. Itu yang ulama tak risi sikit. Sebab apa? Berkat, tabarruk. Kawan-kawan dapat doa orang alim. Hari ni kita baca satu hadis dulu sebagai pendahuluan. InsyaAllah bulan depan kalau tak ke mana-mana,
InsyaAllah kita akan bertemu pula insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabat lana al-qudra'un sawadaka. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaji kisah Rasulullah ni seronok. Itu main mengaji ni kalau mengantuk kau kata Rasulullah ni memang pendek umur lah. Ngajaklah mana pun tak ada orang tidur lah. Dia dengar apa dia lagi ni, apa dia lagi ni. Ini kisah Rasulullah.